Right, kelas kita sambung balik kelas hari Senin hari tu. So ini saya cuba biarkanlah sikit chapter 1 sebab ada task yang perlu saya submit. So saya cuba biarkan hari ni. So tak banyak lah, sikit ya saya nak cover tu. Okay, so hari Senin hari tu kita ada tengok sampai sekejap Persistent packaging. So hari ni kita sambung sebahagian lagi lah untuk chapter 1 ni, right? So, kita tengok dalam ni yang hari Isnin tu kita dah tengok ada 4 ways yang saya dah maklum sebelumnya lah. Ada first wave, second wave, third wave dengan fourth wave. So kita akan tengok secara ringkas untuk keempat-empat wave yang ada ni. Okay, bagi kategori microelectronic, RF wireless, photonic dan juga MEMS. Right, so untuk first wave, actually yang ni kamu dah belajar dah semester lepas. So saya akan buat secara ringkas je yang ni. Okay, sebab dia redundant dengan subjek semicon physics yang kita belajar pada bahagian introduction tu. Benda yang actually hampir sama je, introduction dari segi history semua tu. So maybe kamu boleh refresh balik dengan part yang kamu belajar dalam semicon physics lah. So saya ambil sikit-sikit je part yang bahagian macro E ni. Alright, so untuk first wave microelectronic, actually kamu kena refresh balik lah dia punya history yang ada dalam part of microelectronic tu. Actually kita dah belajar semua dari segi tokoh-tokoh yang terlibat dan juga penemuan peranti seperti transistor, planar transistor, microprocessor, semua tu kita dah belajar semester lepas. Right, so kalau kita tengok dalam first wave ni, ini transistor lah yang terawal yang dihasilkan. Kita ada IC dan juga package IC lah. So pada invention untuk transistor actually pada tahun 1949 lah oleh ketiga-tiga orang tokoh ni, iaitu Bernstein, Biden dengan Shortley ya. So refresh balik lah, this one is kita dah belajar sebelum ni lah. Development untuk planar transistor, Robert Noyce lah. Robert Noyce 1959, first IC yang ni dibangunkan oleh Jack Kilby pada tahun 1959, Nobel Prize 1972 dan tahun 2000 lah. Okay, so ni gambar raja untuk first transistor. Dan juga tokoh-tokoh yang terlibat lah, itu John Badin, William Shockley dan juga Walter Bernstein. Ini tahun 1959. Untuk keempat-empat wave ni saya bagi secara ringkas saja. Sebab ini melibatkan task yang kamu kena prepare lah untuk first chapter ni. So nanti maklumat kamu kena cari sendirilah berkenaan dengan keempat-empat wave ni. Okay, so, saya letak secara ringkas saja dalam nota. Dan part of PBL punya part nanti ni kamu kena lengkapkan lah task untuk keempat-empat wave yang ada ni. Alright, untuk second wave if RF and wireless. So RF is radio frequency and this one is wireless lah. Actually teknologi tanpa wayar yang banyak ada dekat dekat buat masalah ni. Okay, so more on communication punya part lah. So kalau punya communication outgoing, portable and wireless, dari segi history ni ada sikit saya letak sini. Pada tahun 1901 Marconi hantar first wireless message. Okay, so yang ni telegraph lah. Marconi company was highly successful providing radio communication, received Nobel Prize for Physics 1908. Okay, so yang ni just very simple part of
RF and wireless, tapi kamu kena apa elaborate lagi detail lah dalam task yang saya bagi ya. Yang second wave adalah photonic. Photonic ni actually teknologi berdasarkan cahaya lah. Okay. Maksud dia semua teknologi yang berdasarkan cahaya kategorikan sebagai photonic. Contoh macam fiber optic, laser diode, something yang melibatkan light source lah. So this one is photonic punya teknologi lah. So Corning glass demonstrate highly transparent fibers. Ballack demonstrate semiconductor laser operating at room temperature. So ini antara teknologi peringkat awal lah yang terlibat dalam wave photonic. Alright, for wave if MEMS, kita panggil sebagai MEMS. Actually this one is micro electromechanical system ataupun ringkasan dia sebagai MEMS lah. Okay, so yang ni melibatkan integrated punya device. Dia macam IC juga actually, tapi dalam dia ada semua elemen lah. Melibatkan sensor, actuator dan juga electronic part. Yang ni kita buat lebih kurang, kita buat IC yang tapi melibatkan bukan hanya electronic part lah. Actually ada mechanical juga, mechanical element seperti sensor, actuator, macam benda-benda yang bergerak dalam kita punya substrate lah, silicon substrate. Okay, so ini adalah MEMS teknologi. Gambar rajah yang menunjukkan MEMS punya device lah jadi ya. Ini contoh sensor pressure sensor yang diletakkan di tayar kereta lah untuk kesan dari segi angin lah, pressure angin tayar untuk detect kapasiti angin dalam tayar. Contoh lah salah satu daripada MEMS teknologi lah. Alright, so untuk microsystem teknologi kita ada tiga major teknologi lah. Okay, kalau kita tengok dalam ni ada 3 major teknologi ya. Jadi yang ni pecahan dia lah, pecahan yang kita ada microelektronik, semua kumpulan ni. Yang kita belajar 4 wave ni, microelektronik, photonic, MEMS dan juga RF device. Then kita ada sistem engineering dan juga sistem packaging. Okay, so ingat this one is 3 major lah. Okay, pecahan dia tiga teknologi utama dalam microsystem ni kita pecah. Satu bahagian ni merangkumi keempat-empat wave, satu bahagian adalah sistem engineering, sebahagian lagi adalah sistem packaging. And this one is term ataupun definisi bagi micro lah. Kalau tengok micro refer to micro device. Actually semua peranti-peranti yang besar micro, yang kecil-kecil macam IC ni adalah merujuk kepada micro lah. Okay, then system refer to all electronic product. Packaging is defined as a bridge that interconnect the IC and other component into a system level board to form electronic product. Jadi ini dia punya orang kata apa? Jambatan lah. Packaging ni sebagai jambatan lah untuk connect IC dengan sistem yang kat luar. Yang mana-mana sistem luar lah. Right? Alright, so kalau kita tengok analogi between human dengan elektronik, yang ni kita buat perbandingan antara manusia dengan sistem elektronik sistem lah. Jadi kita boleh compare between kita punya body dengan sistem yang ada pada elektronik punya part lah, pada IC punya part. Contoh kalau kita tengok dari segi perbandingan antara manusia dengan produk elektronik ni, kita ada brain. Okay, maksud dia brain ni kamu refer kepada
microprocessor lah. Maksud dia dalam satu sistem komputer tu, microprocessor tu sebagai otak untuk komputer tu bekerja lah. Sama juga macam manusia, kita ada brain, dan kita ada power untuk feel dari segi human body dengan sistem yang ada pada actually pada ni lah, pada electronic system lah. Cooling, circulatory system, then protection, skeletal, okay, nervous system, signal from transducer, dan juga photonic function, eyes. Okay, without packaging, processor are useless. So yang ni selalu ditanya juga ni dalam soalan sama ada soalan test ataupun dalam soalan final. Dia bagi gambar rajah ni dan kamu buat comparison between human body dengan electronic system. So buat comparison between brain sama dengan processor, power, feeding, cooling, circulatory system, protection, skeletal. Itulah contoh. Right. Next is the importance of microsystem packaging. Kita nak tengok kepentingan bagi sistem pembungkusan microsystem. Right. Untuk setiap IC, every IC and device has to be packaged. Setiap IC ataupun peranti perlu dibungkuskan. Ini keperluan, maksudnya keperluan bagi microsystem packaging. Kita kena ada package. Tanpa package, so dia tak complete lah kita punya electronic system tu. Then packaging control the product performance. Actually dalam proses packaging kita mengawal juga dari segi prestasi produk bagi suatu produk elektronik lah. Then control size of consumer electronic, control reliability of electronic. Maksudnya kita boleh kawal kebolehan. Maksud kebolehan ni maksud dia berapa lama kita punya device boleh tahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Maksud dia ada ketahanan lah. Right. Then control cost of electronic product. So package juga boleh, pembungkusan ni juga boleh mengawal dari segi cost of product lah. So of course kita kena buat penilaian lah atas proses packaging tu sendiri. Kalau high cost, maksudnya akan membebankan balik lah dari segi kita nak jual produk, harga dia pasti akan jadi tinggi kan. So untuk proses packaging sendiri kena fikirkan dari segi cost juga, cost untuk kita nak buat package tu. Yes. Alright, so kalau kamu tengok hierarki ataupun level dalam penyambungan bagi satu sistem. Kalau kita tengok ni contoh dalam komputer lah. Okay, dalam satu sistem komputer, kalau kamu tengok kita ada different level. Actually level yang berbeza lah. Kita start dengan level kosong, 1, 2, 3, 4 dan 5. Maksudnya daripada level awal sampai level akhir. Kamu compare dekat bahagian gambar rajah juga lah. This one is level 0 lah. Level 0. Peringkat silicon dice, peringkat wafer. Then level 1 is connection from chip to package. So this one lah. From chip to package. Level 2 is PCB ya. So level 2 PCB. Level 3 is connection between PCB including backplane and motherboard. This one is level 3 ya. Then level 4 dengan level 5 ni, so dia pada bahagian ni lah, connection between sub-assembly, for example a rack, connection between physically separate system using, for example internet LAN. Okay. Maksudnya sistem penyambungan internet yang luar ni untuk level yang last level 5 lah. Okay. So make sure kamu tahu every level yang ada, maksudnya daripada level 1, level 2, level 3, level 4 dan juga level 5 lah, complete level ni. Okay. Mungkin ditanya every level yang ada ni.
Setiap level tu kamu kena tahu which one is level 1, which one is level 2, which one is level 3 ya. Alright. Okay, wafer to system assembly. Jadi yang ni adalah sistem daripada peringkat awal kita nak buat satu produk. Kalau kamu tengok gambar ajar ni, last part is kita dapat device. Kita dapat device. Okay. Kita dapat complete device lah maksud dia. Okay, daripada wafer level sampai dapat device. Actually kalau kamu tengok dia punya apa proses dia ni agak panjang lah. Okay. Daripada peringkat awal wafer level, ini semua daripada fab level lah. So peringkat awal ni kalau kamu tengok ni fab level, yang ni kita dah dapat produk lah, last part. Dah siap assembly semua. Okay, daripada wafer level kamu tengok semua ni peringkat peringkat fabrication, this one fabrication. Dua bahagian ni adalah bahagian yang melibatkan fab lah. Okay, yang ni dah melibatkan packaging, assembly process lah. Okay, kita ada system and packaging, electrical design, dan kita ada design for reliability. Yang ni kita akan belajar nanti, design for reliability. Dan ada sistem proses lain yang terlibatlah, thermal management, single chip packaging, multi chip packaging, IC assembly. Okay, maksud dia yang ni kita akan belajar juga, maksud dia term of packaging process tu. Dalam sistem and packaging process ni kita akan belajar detail. Jadi kamu tak belajar lah the whole flow of system assembly ni. Okay, kita akan fokus pada bahagian packaging punya part. Right? So at least kamu tahulah daripada wafer level sampai complete level ni, kamu boleh tengok every level yang ada ni. Sangat banyak dia punya step-step untuk dapatkan satu produk. Apa yang dibuat di kilang actually begitu banyak bahagian-bahagian ataupun department yang terlibat lah. Right, ya? Okay, yang ni lebih kurang tadi juga sama gambar raja tadi, tapi yang ni melibatkan gambar raja yang lebih ringkas lah actually ya. Daripada wafer level pertama, this one is first level lah. Kita ada first level untuk wafer level. Second level is IC assembly. Yang ni fab. Then IC assembly, proses pemasangan IC. Then kita pergi pada PWB ya. Printed wiring board. This one is PCB ataupun printed circuit board lah. Then PWB assembly. Last part is system assembly. Okay, complete dia punya. Daripada level IC packaging kepada system packaging. Okay, kalau punya split by area ni. This one is IC packaging punya part. Okay, this one is system packaging punya part lah. Okay, yang kamu belajar banyak pada bahagian packaging ni lah, IC assembly punya proses. Alright, so actually saya dah cover the whole part dalam chapter 1. Sekarang ni kita tengok revision lah. Maksud dia soalan-soalan yang mungkin ditanya lah dalam chapter 1 ni. Okay, yang ni contoh soalan yang mungkin ditanya dalam chapter 1. Dia sama ada dalam test ke, quiz, assignment, dalam final exam. Mungkin ditanya lah soalan-soalan yang melibatkan chapter 1. Kalau tengok first define microsystem. Second, provide 4 evaluation wave in microsystem technologies. Okay, so semua ni kita dah belajar tadi ya dalam chapter 1. So kamu kena recap balik lah dia punya jawapan yang ada. Tengok balik dalam nota. Okay, provide 4 evaluation wave in microsystem technology. Baru belajar je 4 wave. Okay, tapi kita belajar secara ringkas je. Dia kamu listing lah 4 evaluation wave yang ada dalam microsystem technology. These 4 microsystem product. So tengok gambar aja. Microsystem product yang dekat gambar pokok tu, apa produk yang ada,
what is the importance of microsystem packaging? So yang tadi kita belajar ni. Okay. IC need to be packaged and something like that lah. Okay. Then mesh for analogy between human body and electronic packaging as depicted in picture below. So kamu padankan antara human body dengan electronic system. Right. So ini antara soalan-soalan familiar lah yang boleh ditanya. Okay, tak semestinya tanya soalan yang 5 ni saja. Ada lagi part lain yang saya boleh tanya lah untuk chapter 1 lah. Kita perlu tengok. Soalan 1 tadi, microsystem definition. So yang ni saya ringkaskan je. Maksud dia punya answer semua saya buat dalam bentuk ringkasan. Microsystem definition, actually yang ni lah. Okay. Micro miniaturized integrated system based on microelectronic, RF, photonic, MEMS and packaging technologies. Okay, this one is definisi bagi microsystem. Soalan 2, for evolution wave. So kamu listing buat first wave, second wave, third wave, fourth wave. Okay. Microelectronic, RF wireless, photonic dan juga MEMS. Soalan 3, list microsystem product. So kamu listing semua lah. Tulis je, maksud dia tak perlu nak lukis gambar lah. Just mention lah computer, handheld device, consumer electronic, biomedical application, space application and communication. Okay, so ada 6 lah, 6 produk dalam microsystem. Soalan 4, microsystem importance. So yang ni tadi yang kita tengok tadi ya. Every IC need to be packaged, control product performance, control size of product, control reliability, control cost. Okay, soalan 5, kalau tengok analogy between human body dengan electronic system. So kita buat comparison between microprocessor untuk brain, power feeding, okay, cooling, circulatory system, protection, skeletal, signal from transducer equal to nervous system and photonic function equal to eyes. Okay, so yang ni padankan, maksud dia padankan antara human body dengan electronic system. Alright, so habis chapter 1. Sekarang ni saya bekalkan kamu dengan PBL punya task. Jadi kalau kamu tengok dalam PBL punya task, kamu kena prepare video presentation based on title given to your group. Okay, yang ni buat dalam bentuk video presentation. Tak kisahlah kamu nak buat dalam bentuk video yang macam mana, slide ke, video kamu nak bercakap ke. Saya nak ada bahan yang berkenaan dengan tajuk yang saya bagi. Okay, tajuk ni saya akan release group lah dalam GC dalam masa terdekat. Setiap video perlu mengandungi, first part is introduction. Let's say kamu dapat wave of microelectronic. So kamu kena ada introduction, kena ada background history. Yang ketiga kena ada application, maksud dia apa dia punya teknologi yang kita pakai, maksud untuk wave, contoh first wave micro E, contoh apa dia. Okay, then yang bahagian yang last is future trend, maksud dia teknologi yang terkini lah ataupun yang belum wujud lagi. So teknologi yang mungkin akan wujud berdasarkan kepada wave yang diberi kepada kamu lah. Okay, kalau tengok duration untuk video 5 hingga 10 minit. Dan setiap grup diberi masa, setiap grup akan diberi tajuk yang berbeza lah. Maksud dia grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Dia ada different title.
Okay, group 1 first wave, group 2 second wave, group 3 third wave dan juga group 4 fourth wave. So yang ni saya bagi masa 2 minggu untuk kamu buat submission. Kamu akan submit video presentation tu di dalam GC, dalam link yang saya akan bagi kemudian. Okay, cuma first part ni saya akan release dulu group untuk PBL dalam masa terdekat. Alright, so setakat ni ada apa-apa kamu nak bertanya tentang task untuk PBL yang saya bekalkan? Kelas? Any question? Ya? Okay sir, okay. Okay ya? Okay, so Alright, okay. Alright, so saya akan release group lah sebab ada listing seorang dua lagi yang tak register lagi tu. Jadi saya akan create dalam minggu ni insyaAllah. Then saya akan release tajuk untuk every group dan then kamu cuba complete kan dalam masa 2 minggu lah. Jalan macam mana kamu nak buat. Even dalam group, even kamu masih dekat rumah, bincanglah sama bulan nanti untuk buat. Okay. Format saya tak ada format tertentu lah untuk video presentation ni. Cuma saya nak ada task yang kamu completekan dalam bentuk video. Jadi sebelum ni saya buat poster. Saya tak mau poster. Ya. Ni upload kat GC tak? Nanti akan upload kat GC. Saya akan bagi link untuk upload bagi PBL task. Pada tarikh tu lah. BMP 15 bulan nanti saya akan upload lah. Saya akan letak link untuk submission nanti. Right? Detail untuk PBL ni saya akan letak juga dekat dalam GC. Dari segi group, dari segi dia punya detail apa yang kamu kena sediakan tu. Okay. Actually kamu tengok ni boleh faham lah. Cuma kena cari ni je, kena cari maklumat berkaitan. Jangan buat terlampau banyak lah sebab kita ambil masa 5 hingga 10 minit saja. Dia punya video presentation, so tak lama. Kamu nak buat present, kamu sendiri present ke macam mana pun tak ada masalah. Tapi benda ni adalah group punya work. Kamu kena bekerjasama lah between members. Kalau ada yang tak mau bagi kerjasama, minta maklum kat saya. Jadi dia tak mau buat apa-apa supaya saya boleh cut dia punya markah lah. So saya minta kerjasama daripada semua belajar lah untuk bantu siapkan task yang saya bagi. Simple task je. Alright? Cuma kamu kena cari maklumat lah. Google lah. Okay? Google dan dari segi material tu lah yang akan membezakan markah kamu nanti. Pastikan bahan yang kamu sediakan tu menarik lah dan juga cukup dia punya point atau isi untuk kamu buat video presentation tu. Alright. Ada soalan apa lagi nak tanya? Boleh lah. Alright, so boleh faham apa yang saya maklum ni? Boleh. Boleh, then kamu kena prepare lah untuk yang first week punya task ni. Right, so next week kita akan start dengan chapter 2 dan hari Isnin lah kita akan start balik. Setakat ni tak ada makluman lagi sama ada kamu boleh balik ke tak ke universiti ya. Sebab kita pun dah sambung PKP sekarang ni. Alright, kalau tak ada apa, kita stop kelas dulu. Terima kasih semua.